sallallahu alaihi wa qina azaban nar wa sallallahu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati saudara pengurusi surau, Tuan Imam dan Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita Risalah Tauhid, muka surat 76 ya. Percayakan malaikat. Sesungguhnya hendaklah kamu percaya dan beriktikad di dalam hatimu adalah malaikat itu satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan daripada cahaya. Mereka itu tiada makanan dan tiada minum dan bukan lelaki dan bukan perempuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, kalau kita lihat tiga makhluk yang kita lihat dalam dunia kan, Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan jin, dan Allah Ta'ala jadikan malaikat, dan Allah Ta'ala jadikan binatang. Itu makhluk yang dijadikan oleh Allah. Manusia dijadikan daripada tanah ya? Begitu juga jin dijadikan daripada api ya? Adapun malaikat, malaikat dijadikan daripada cahaya. Kita tak nampak ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ya, cuba kita gosok tangannya, gosok cium di tangan, ada bau tanah di tangannya, betul lah ya, itu tanah yang dijadikan oleh Allah. Maka mereka itulah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tiada sekali-kali menderhaka kepada Tuhan. Jadi malaikat dia tidak ada makan, tidak ada minuman, dan dia tidak sama dengan manusia. Kita ni ada nafsu, ada makanan ya. Sama juga dengan jin. Jin ada makan, ada nafsu, sama dengan manusia. Ada akal. Adapun jin pun dia ada akal. Malaikat pun ada akal, tapi tak sama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Maka yang mulia tiada sekali-kali menderhaka kepada Tuhan, bahkan ia sentiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu tidak menderhaka kepada Allah Ta'ala pada apa-apa yang diperintahkan ke atas mereka. Itu malaikat ya. Maka malaikat tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, tu Allah Ta'ala mengatakan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula.
pada masa muka mereka itu dibalik-balikkan di dalam neraka, mereka berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa hidup di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasulnya. Siapa tu? Itulah dia manusia. Maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, mukanya diterbalik-terbalikkan. Sama seperti mana kita beli ayam golek. Ayam golek, tengok ayam golek ya, depan terbalik, belakang dipanggang dia. Tu ayam. Sama juga manusia akan dipanggang oleh Allah di dalam neraka, dia panggang dia. Lalu Allah Taala mengatakan ada manusia nanti terbalik mukanya, badan dia terbalik. Oh, kesian dia. Maka dia kata apa? Wahai Tuhan, dia kata, alangkah baiknya kalau kami dulu dalam dunia, dia kata, taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia ikut, apa yang disuruh oleh Nabi pun dia kena ikut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan Allah ya, contohnya kita ni sembahyang berjamaah. Apa hukum datang sembahyang berjamaah? Hukumnya fardu kifayah. Seorang tak datang semua berdosa. Ya, bukan fardu ain, tapi kalau ada yang datang tak diampunkan dosa oleh Allah. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah ya, dalam kitab Sabilal Muhtadin mengatakan ya, antara manusia yang tidak harus datang berjamaah, antaranya orang yang tak harus datang berjamaah ialah orang yang terlampau gemuk. Tengok ya, dia tak boleh datang berjamaah, takut nanti datang patah kursi dia. Itu dalam kitab Sabilal Muhtadin. Tak payah datang berjamaah kalau terlampau gemuk. Tak apa, tak harus dia. Antara orang yang tak harus datang berjamaah itu ialah yang ketiaknya berbau. Namanya sunan. Tu sunan, sad nun, tu sunan. Ketiak yang berbau. Kalau Sunan Tirmizi, Sunan Ahmad, tu sunan, sin. Beza ya. Sunan orang yang ketiaknya berbau. Tidak harus dia datang berjamaah. Sebab apa tidak harus datang berjamaah? Kerana mengganggu orang lain. Kalau dia bertakbir Allahu Akbar, siapalah sebelah aku ni? Macam mana aku nak baca Quran ni ya? Nak baca Fatihah pun berbau dia. Hukumnya makruh dia datang berjamaah ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Tapi sini baguslah kan. Oleh kerana tu kalau kita ni kadang-kadang berbau badan, jangan datang berjamaah ya. Nanti mengganggu orang lain. Tidak harus untuknya datang berjamaah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, termasuklah dalam Sabilal Muhtadin mengatakan orang yang tidak harus berjamaah itu ialah orang yang bajunya berbau kemian. Bau kemian ya. Tahu bau kemian tak? Siapa tak tahu bau kemian? Kemian tu cuba tengok cerita Piramli tu kan, yang dia panggil apa tu, panggil jin tu kan. Yang ditepuk-tepuk tu bau kemian. Kemian tu nak panggil jin ya. Kan jin dia nak makan asap, melompat dia. Tu bau kemian. Tuan-tuan Allah ya. Jadi dalam kitab Sabilal mengatakannya, kalau orang yang bau badannya, bajunya berbau kemian, jangan datang berjamaah kerana mengganggu orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nak cerita pasal apa ni? Jadi kalau orang yang tak datang berjamaah, kita tengok dia. Kenapa dia tak datang berjamaah? Antara orang yang tak boleh datang berjamaah itu ialah orang yang sakit perut. Kalau aku datang kejap lagi kan, terberak pula dalam surau ni. Contoh ya, tak datang ni, sakit perut ya, tak datang, tak apalah ya. Atau kita ni sakit lain, sakit gout, tak datang, tak apalah. Kerana apa? Sakit dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, termasuk orang yang harus tidak datang berjamaah itu ialah apabila dia melihat bapaknya nak meninggal. Bapak nak meninggal, dah nazak dah bapak dia ni. Nanti kalau azan isyak, nampak-nampaknya takkan jumpa selama-lamanya ya. Harus suami kalau isterinya nak meninggal, harus dia tunggu. Sunat tunggu, ini isteri nampak gayanya meninggal juga dia ni, isteri aku ni lepas isyak nampak takkan jumpa dah. Harus dia tak datang berjamaah ya. Sama juga mak mentua yang dah sakit, dah nazak dah nak meninggal dah dia, maka harus kita tinggalkan berjamaah, tunggu dia.
takkan jumpa selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya. Walau bagaimanapun, ada pun orang tak mengaji, bila dia tengok bapak dah nak meninggal, tak apalah, dia kata aku pergi semayang dululah, nanti aku balik. Balik-balik bapaknya dah meninggal, ya. Sayanglah dia. Dalam kitab mengatakan harus meninggalkan berjamaah kalau bapaknya nak meninggal. Kenapa harus? Kerana itulah kali terakhir dia berjumpa. Sama juga kan, kalau isteri dah nak meninggal, kita tak tunggu dia mati juga, dia kesian lah. Balik-balik tengok, dah meninggal, tak jumpa dah dia, selama-lama takkan jumpa lagi dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cerita pasal apa ni, ya? Maka sesungguhnya ada manusia nanti yang akan diterbalikkan dalam neraka. Kerana apa? Kata Allah, mereka inilah dengan sesalan alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa taat kepada Allah dan Rasul? Walaupun berjamaah itu fardu kifayah, tetapi orang yang tidak datang berjamaah, takut-takut dia termasuk orang yang fasik di sisi Allah. Kalau fasik di sisi Allah, agak-agak masuk syurga tak dia? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tu kita kena faham juga, ya. Oleh kerana tu lalu Allah Ta'ala mengatakan, manusia yang duduk dalam neraka pun berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tu penghuni neraka ni, kata Allah, mereka mengatakan apa? Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua kami, dan kami ni patuh kepada orang-orang besar kepada kami. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, paling mudah isteri, orang besarnya ialah suaminya. Ya. Bila isteri tak pakai tudung, suami kata, elok juga engkau tak pakai tudung, cantik engkau. Kalau engkau pakai tudung pun tak cantik juga dia. Tiba-tiba masuk neraka dia. Dia. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, mereka bila masuk dalam neraka, dia mengata, wahai Tuhan, dia adalah pemimpin kami dalam dunia dulu. Dia tak suruh pun kami tutup aurat. Maka ya Allah, engkau masukkan neraka 2 kali ganda dia lagi. Itu penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Betul lah tu, ya. Maka orang yang jadi pemimpin dalam dunia ni, kita suami, isteri dulu kena tengok. Lepas isteri, anak dulu tengok macam mana anak. Anak semayang ke tidak, ya? Tengok anak ni buat maksiat ke tidak. Kalau tak, kita. Maka kata Allah, dalam neraka, orang yang jadi pemimpin duduk dalam neraka, wahai Tuhan, engkau panggang dalam neraka 2 kali ganda daripada kami lagi. Tu dalam neraka, mana kita nak? Oleh kerana tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ya, jangan mudahlah kita ni kadang-kadang hidup dalam dunia. Betul lah, ada orang beribadat tapi belum tentu lagi. Kalau beribadat, tiba-tiba pahalanya habis sampai nanti di akhirat. Pahala banyak, tapi ambil sana, ambil sini, tinggal sikit pahala dia. Sian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan, dan mereka itu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan, inilah pemimpin kami, dia menyesatkan kami daripada jalan yang benar, ya. Pernah berlaku tuan-tuan dan Allah, kan pernah, ya, ada seorang perempuan, makcik, bila nak tutup aurat ni pakcik, nak pakai tudung, saya, dia kata, tak boleh pakai tudung lah. Suami tak bagi saya pakai tudung. Kalau saya pakai tudung, dia kata tak cantik pun, dia kata. Ya, elok pula, dia kata, suami tak suruh saya pakai tudung, ya. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cuba tengok cerita Piramli, ya. Ada satu cerita Piramli. Satu hari isteri dia kata, malam ni dia kata, aku nak bekerja kelab malam. Apa suami kata? Kalau kau kerja kelab malam, aku ceraikan kau. Tengok, betul lah ada cerita, ya? Cerita apa? 69 ni. Cuba tengok cerita 69 tu. Dia ceraikan bini dia. Kenapa dia ceraikan bini dia? Isterinya nak kerja kelab malam, aku ceraikan kau. Kerana apa? Kalau isterinya kerja kelab malam, suami tanggung. Tapi suami kata, kalau kau kerja kelab malam, aku ceraikan kau. Faham dia? Tengok tu cerita Piramli. Jangan kita tengok cerita Piramli. Tandanya apa? Piramli tunjukkan kepada kita, kalau benda jahat isteri buat, jangan suami tanggung. Sebab apa? Nanti kita yang tanggung dalam syurga.
Bukan dalam syurga, kita tanggung dalam neraka. Dia masuk neraka, pohon oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh tuan-tuan ya, tu ceritanya. Lalu Allah Taala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaannya. Tengok ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan orang yang mendapat kejayaan itu siapa? Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kita kena tengok apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, diperintahkan kepada Nabi, maka kita kena ikut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik semua ya. Maka malaikat-malaikat itu tidak menderhakai Allah Taala pada apa-apa yang diperintahkan ke atas mereka. Malaikat dia taat apa yang diperintahkan oleh Allah, dia buatnya. Maka setengah daripada malaikat itu apa-apa, dan setengah daripada malaikat itu ada yang rokok sahaja, ada yang sujud sahaja, ada yang bertasbih sahaja, dan ada yang membuat bekerja yang berbagai-bagai kerja yang dituntutkan, yang ditentukan Tuhan ke atasnya. Maka bilangan mereka itu tidak dapat diketahui. Hanya wajib kita beriktikad ada bagi Tuhan beberapa banyak malaikat yang tiada dapat diketahui bilangannya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Oleh kerana itulah kita mengaji. Kenapa kita semayang? Tadi semayang maghrib, nanti semayang isyak. Kenapa kita rokok? Kenapa kita sujud? Kenapa kita iktidal? Berapa kali kita sujud? 2 kali sujud. Kenapa kita sujud? Kalau bukan kerana Nabi SAW. Kan Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk Isra' wal Mi'raj. Di mana Nabi ketika mana di Mi'rajkan Nabi nampak ada malaikat yang tegak macam tu, berdiri tegak aja. Macam kita semayang tu. Oh, kata Nabi ni malaikat semayang berdiri aja. Ada malaikat yang rokok saja. Ada malaikat yang sujud selama dia. Tapi bila sujud, Nabi pun dah sampai datang dia kan. Malaikat pun berdiri bagi salam kepada Nabi. Kemudian sujud kali kedua. Tu kita semayang. Kalau orang tanya kita semayang ni kenapa 2 kali sujud? Ketika Nabi diisrakan oleh Allah, Nabi diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, dia nampak malaikat bagi salam. Bagi salam, sujud kali kedua. Maka yang pertama malaikat sujud kerana Allah. Yang kedua dia sujud apabila beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Oleh kerana itulah manusia sembahyang 1 rakaat pahalanya lebih banyak berbanding dengan malaikat. Kenapa pahala manusia lebih banyak daripada malaikat? Sebab malaikat tidak sama dengan manusia. Kita rakaat, kita sujud kan? Berapa kali kita sujud? Malaikat dia sujud selama ya. Kalau rokok selama-lama dia. Ada yang bertasbih selama-lama dia bertasbih, tu malaikat. Walaupun dia tidak sama dengan manusia, tapi pahalanya manusia lebih banyak daripada malaikat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau macam tu makhluk yang paling tinggi ialah siapa dia? Makhluk yang paling tinggi ialah manusia. Betul lah. Walaupun malaikat tidak ada dosa, tetapi manusialah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan ya, maka beberapa banyak malaikat yang tiada dapat diketahui bilangannya, tetapi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan jalan tafsil secara terperinci. Kalau disoal ya, tuan, malaikat ni berapa orang malaikat yang wajib kita ketahui? Takkan tak boleh nak jawab ya. Tak jawab jenuh dia. Orang yang tak boleh jawab hukumnya berdosa dia. Tanya berapa malaikat yang wajib kita mengaji? Aku tak tahulah. Tak boleh ya. Berapa? 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui akan dia. Ya kan tuan-tuan Allah. Sama juga kan kita mengaji risalah tauhid.
Berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20. Berapa yang mustahil bagi Allah? 20. Lawan satu yang harus. Jadi berapa? 20 tambah 1, 41. Bila orang tanya, kalau macam tu kenapa terhimpun 41? Kan tadi kita semayang, apa kita sebut? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Maka kalimah la ilaha illallah wajib kita mengaji 41 yang kita wajib mengaji. Muhammadur Rasulullah tambah lagi 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Berapa? 9 campur 41. Jadi berapa? 50. Yang paling siapa? Maka orang yang mengaji yang tafsil, yang secara ringkas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 50. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya kadang-kadang tanya budak tingkatan 3, awak dah mengaji dalam sekolah? Tanya satu pun dia tak faham. Agak-agak macam mana hukumnya Oleh kerana tu kita ni mengaji, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu ain paling penting 3 perkara. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga ialah tasawuf. Wajib mengaji. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan senang Kadang kita merenung balik tengok banyak benda yang kita tak faham. Kesian dia. Takut-takut kita yang menanggung. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala baik Maka bahawa tiap-tiap malaikat mengetahui dengan jalan tafsil sebanyak 10 malaikat. Yang pertama ialah Jibril. Dalam kitab Risalah Tauhid ditulis Jibril. Dalam kitab lain ditulis Jibril. Samalah tu. Jibril kerjanya membawa wahyu. Tu malaikat Jibril yang kerjanya membawa wahyu. Al-Quran tu malaikat yang bawa. Sampai hari ni lah kita boleh baca Quran. Siapa yang bawa? Yang bawanya ialah malaikat Jibril. Tak faham Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dan kerjanya membawa wahyu daripada Tuhan kepada Rasul, daripada Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan musibah. Tengok, maka wahyu dah tak ada dah. Malaikat Jibril takkan bawa ada dah. Al-Quran pun dah habis dah. Maka yang kedua, malaikat Jibril itu ialah menurun musibah ke atas mereka yang membuat maksiat. Yang kedua, malaikat Jibril menurunkan musibah ke atas mereka yang membuat maksiat. Kalau kita buat maksiat, malaikat datang dia. Pernah berlaku tsunami, siapa yang buat tsunami tu agak-agak? Jangan kita kata tsunami ni siapa buat mungkin malaikat Jibril yang bawa tu. Turunkan bala kepada manusia apabila manusia melakukan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang tenggelamkan bumi banjir, siapa yang bawa? Yang bawa ribut tu siapa dia? Kalau bukan Jibril, malaikat Jibril. Dia bawa. Apabila manusia buat maksiat, dia pun turunkan dia. Tu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad disikit aja, turunkan sikit. Kalau berlaku seperti zaman Nabi Nuh, jenuh lah kita. Tuan-tuan yang Allah Sama juga Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut, kaum Sadum, diterbalikkan bumi dia. Siapa yang terbalikkan bumi? Ialah malaikat Jibril. Ketika malaikat nak terbalikkan bumi, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Kenapa kau datang ni, kata Nabi Ibrahim? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menterbalikkan bumi kaum Nabi Lut alaihi salam. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, terbalikkan bumi.
Sampai sekarang tuan-tuan boleh tengok melawat Bahrul Mait kan, laut yang dah mati, takkan ada. Wallahu alam lah ya, sahabat-sahabat yang pernah pergi Bahrul Mait, kalau duduk dalam tu tenggelam pun timbul ke atas, betul ya? Siapa pernah pergi ya? Kalau menyelam timbul ke atas. Allah Ta'ala perintahkan ya. Tu siapa dia? Jibril, terbalikkan bumi. Kita belum pernah lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengok ya, Nabi Saleh alaihi salam, kaum apa? Kaum Samud. Kaum Nabi Saleh diterbalikkan bumi dia juga. Sama kaum Samud, Allah Ta'ala turunkan bala daripadanya. Kita takkan berlaku. Siapa yang turunkan bala? Yang turunkan bala itu ialah malaikat Jibril. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya, tengok kaum Nabi Saleh, hari pertama mukanya jadi biru, jadi kuning. Muka kali kedua, hari kedua jadi merah, hari ketiga jadi hitam. Kita tak berlaku macam tu. Tu tanda bala yang diturunkan oleh malaikat Jibril ya. Orang yang bunuh, bunuh unta tu, dia pun termasuk dilontar dengan batu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tu kaum Samud akhirnya tergempakan bumi dia. Siapa dia? Itulah kerjanya malaikat Jibril. Tuan-tuan untuk Allah ya. Sama juga kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib ya. Kaum Nabi Syuaib ni siapa pula? Tu kaum Nabi Saleh, dia hanya bunuh unta, tak ikut Nabi Saleh, suruh buat baik dia tak nak taat kepada Allah ya. Tapi kaum Nabi Syuaib ni pula, dia kaum orang yang menipu dalam perniagaannya. Tu tak pelik. Ni zaman moden ni banyak orang menipu berniaga. Sama kaum Nabi Syuaib ya. Bila beli barang, awak nak jual apa ni? Saya nak beli buah pisang ni, kata kita jual pisang ni. Saya nak jual pisang. Nak jual pisang. Saya nak setandan pisang ni RM2 aja. Mana boleh, murah sangat tu. Alah, dia kata, kalau kau nak jual, aku tak nak beli. Kalau murah, kalau kau tak nak jual, aku tak nak beli. Tak apalah, tak nak jual lah. Satu tandan RM2. Orang yang beli pisang tiba bawa ke KL, dia pun jual satu tandan RM50 contoh. Tu kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib bila dia beli barang murah, jual mahal. Tu zaman Nabi Syuaib. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, walau bagaimanapun penting juga ya tuan-tuan ya. Saya semalam di surau tu kan, kita bicara tentang zakat padi. Tu saya mengajar di situ, zakat padi. Zakat padi, 1 kilo jual padi tu. 1 kilo padi tu harganya berapa? RM1.20. Tu padi tu harganya RM1.20. Beli beras 5 kilo berapa ringgit? Tuan-tuan ya. Cuba kita merenung balik tu. Kaum Nabi Syuaib apabila diturunkan bala oleh Allah, kata Nabi Syuaib, jangan kau buat macam ni. Beli barang murah, engkau jual kepada orang lain. Orang yang beli pun tak untung, orang yang beli pula kesian dia. Macam tu kau menindas orang lain, kata Nabi Syuaib. Jangan buat, nanti Allah Ta'ala turunkan bala dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketiba-tiba penimbang dia pula zaman Nabi Syuaib timbang ya. Tengok-tengok, ingatkan sekilo, rupa-rupanya 900 gram, tinggal lagi 1 gram tak cukup ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa dia kaum Nabi Syuaib? Allah Ta'ala turunkan bala, panas, turunkan hujan ya, maka bumi pun digempa bumi oleh Allah Subhanahu. Satu seorang pun takkan hidup. Tu zaman Nabi Syuaib. Cuba kita merenung ya. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala takkan turunkan bala. Siapa yang turunkan bala? Yang menurunkan bala itu ialah malaikat Jibril. Walau bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, umatku nanti pada hari kiamat, orang yang berniaga, yang menipu dia, nanti perutnya akan dibesarkan oleh Allah sampai ke perut bumi. Ya, kenapa? Sebab dia berniaga nak duit, nak kenyang, nak banyak duit, tapi menipu. Yang kedua, kata Nabi, umatku nanti pada hari kiamat, lidahnya, mulutnya akan berdarah, keluar darah di mulut dia.
Kerana apa? Rupanya dia suka menipu, dengan mulut tu menipu ya. Hari ni saya jual cushion, saya nak jual cushion ni RM50 satu cushion. Siapa nak boleh ambil, bayar dulu saya bagi. Bayar tak hantar apa pun. Sudah dia ya. Bukan tuan-tuan lah, saya yang pernah kena macam tu. Tuan-tuan ni bagus ya. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Tambah zaman sekarang. Ni telefon ni, nampak telefon ni. Nampak. Siapa nak RM50? Bayar dulu ya, nanti saya bagi. Tengok tak hantar dah. Ya. Tapi Nabi mengatakan, nanti umatku pada hari kiamat perutnya sebesar gunung, tetapi kata Nabi, lidahnya akan keluar darah daripada lidahnya. Kenapa? Kerana mulutnya menipu kepada manusia. Itu dalam dunia. Adapun Jibril itu kerjanya membawa wahyu daripada Tuhan kepada Rasul dan menurunkan musibah ke atas mereka yang membuat maksiat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihatnya, antara manusia yang diturunkan oleh Allah ialah Fir'aun. Tu Fir'aun. Siapa yang matikan Fir'aun dalam laut? Yang matikan dia ialah Jibril. Lalu Nabi Musa dia buka highway, tapi lalunya Fir'aun, tembus Fir'aun dalam tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cuba kita merenung ya. Zaman Fir'aun dimatikan dia nampak highway, tiba-tiba mati juga di situ. Walaupun Fir'aun ketika tu Nabi Musa boleh jalan, tapi dia pula dimatikan oleh Allah. Siapa itu diperintahkan oleh Allah? Ialah Jibril. Termasuk juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, Qarun, orang yang paling kaya dia. Dia merasakan hebat kerana harta, kerana rumahnya, kerana barangnya. Akhirnya ditembus oleh Allah dalam perut bumi. Buka bumi, siapa dia? Yang mendatangkan balanya ialah Jibril. Tu Allah Ta'ala perlihatkan kepada manusia zaman Nabi Muhammad SAW ya. Sama juga tuan-tuan yang dirahmati Allah ya. Ketika nak dilahirkan Nabi, Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk membunuh, termasuklah Raja Abrahah. Tu ketua dia yang datang bawa bala, dia turunkan bala itu ialah Jibril, dia ketua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah Mikail. Kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Yang kedua Mikail, kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terlampau sayang ya, kalau orang tak mengaji ni, kadang-kadang kita merenung dia, macam mana aku hidup dalam dunia ni ya. Agak-agak kalau aku nak makan, macam mana nak makan, macam mana nak minum ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan tengok ya, malaikat Mikail kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhannya. Bukankah kita ni dah mengaji dah ya, ketika mana orang yang dak dimatikan oleh malaikat nanti ya, dah nak meninggal, cek dulu rezeki dia, ada tak rezeki, makanan, minuman, airnya, nyawanya ada tak lagi, napasnya ada tak? Tak ada. Kalau tak ada rezeki, matilah dia. Tu. Selagi hidup, selagi itulah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita merenung tengok ya, kita ni tambahlah ya, kalau dah berkahwin kan, kita nanti kalau aku matilah macam mana isteri aku ni, tu saya lah, kadang tuan-tuan lain lah kan ya. Tapi kadang kita merenung, nanti kan bukan ke rezeki ni telah ditentukan oleh Allah, nanti rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sayang kita pun tinggal harta, tak cukup ni aku kena tinggal 1 juta ya. Tengok-tengok meninggal suami, esok dia pun kahwin lain. Padan muka kita ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka Mikail itu kerjanya menurunkan rezeki ke dunia dengan perintah Tuhan. Selagi hidup, selagi itulah rezeki yang diberikan oleh Allah. Kalau macam tu kan ada dalam kitab tasawuf mengatakan,
orang yang hidup, Nabi SAW mengatakannya, orang yang hidup rezeki itu apa dia? Rezeki yang dia makan, rezeki yang digunakan tu rezeki dia. Tapi kalau dia mati, bukan rezeki dia, tak ada rezeki dah mati dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Israfil, kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiupan, sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa, dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin ni siapa tiup? Angin udara siapa yang tiup? Tengok ya, Israfil kerjanya meniup sangkakala dengan 2 kali tiup. Bukan dia tiup, bukan ya. Maka yang tiup ni siapa dia? Kerana meniup sangkakala itu 2 kali sahaja. Tiupan sekali kerana mematikan tiap-tiap yang bernyawa, dan sekali lagi kerana menghidupkan semula. Tiupan pertama matikan orang yang hidup, hancurkan dunia ni. Ketika mana nak kiamat, itulah malaikat Israfil tiup sangkakala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya, cuba kalau kita mungkin orang beriman, ketika mana dia tiupnya nak berlaku kiamat, orang beriman dah mati dah ya? Yang tinggal ialah orang tak beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kali kedua ialah dia menghidupkan semula, dah mati dah. 40, ada riwayat mengatakan setelah 40 hari manusia, kemudian ditiup, hidupkan balik dia di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat mengatakan 40 tahun tak ada dah manusia, lapang tak ada dah ya. Maka Israfil tiup kali kedua. Ada riwayat mengatakan yang pertama diturunkan air hujan, turun air hujan ya. Turun air hujan, tumbuhlah manusia seperti mana kalau kita lihat pokok jagung, tanam pokok jagung kan, nanti kita tiup, siram air, bangun dia. Macam itulah manusia ya. Siapa yang akan tiup? Yang itu ya akan ditiup akan dia oleh Israfil, malaikat yang meniup sangkakala. Berapa kali? 2 kali dia meniup sangkakala. Pakai apa? Pakai trompet tu. Dalam riwayat mengatakan dia akan menggunakan trompet, dia tiup ya. Hidup balik manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang keempat, Israel. Bila Israel, ada nasyid kan? Kita sambung mula akan datang lah ya. Ni panjang lagi tu. Ada bab Israel, malaikat yang akan mencabut nyawa manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.